Man U Arsenal bermain dekat away. Man U kalah dengan NFO 2-1. Arsenal kalah dengan Fulham 2-1. Kedudukan Man U sekarang nombor 8 manakala Arsenal nombor 4. Terima kasih pada korang yang dah subscribe channel aku ni. Terima kasih juga pada yang korang yang dah komen channel aku ni. Terima kasih banyak-banyak. Okey, itu adalah sedikit summary mengenai game week ke-20. Perkara yang aku rasa agak menarik, iaitu Man U Arsenal kalah bermain dekat away. Kemudian game-game lain aku rasa yang agak menarik ialah kekalahan Newcastle. 5 perlawanan terakhir EPL, hanya 1 kemenangan saja Newcastle bertemu dengan Fulham dalam game week ke-17 3-0. Kali ini kalah dengan Liverpool 4-2. Salah menjaringkan gol, 2 gol, 1 assist sebelum beliau bergerak ke AFCON game. Game-game lain kat sini, Chelsea menang dengan Luton 2-3 bermain dekat away. Game ni agak padaku nyaris jugalah Chelsea seri. Palmer ada 2 gol. Aston Villa menang dengan Burnley 3-2. Ada jaringan last minute daripada Douglas Luiz. Crystal Palace menang dengan Brentford 3-1. Predik aku mengatakan Brentford agak susah nak menang dalam game ni. Man City menang dengan Sheffield United 2-0. Game yang pada aku agak mudah sebenarnya untuk Man City. Foden ada 2 assist, gol daripada Alvarez dengan Rory. Wolves menang dengan Everton 3-0. Advantage pada Wolves yang main dekat home. Cunha ada 1 gol dan 1 assist. Spurs menang dengan Bournemouth. Akhirnya Bournemouth kalah setelah 7 minggu tanpa kalah. Spurs menggunakan kelebihan bermain dekat home. West Ham seri dengan Brighton. West Ham pada aku tak menggunakan kelebihan bermain dekat home. Defend Brighton agak bagus dalam game ni. Itu beberapa perkara mengenai game week ke-20. Dan sekarang ni kita masuk dalam game week ke-21 yang pada aku agak panjang juga. Okey, ni aku cerita kejap lagi. Okey, 13 hari bulan 1 2024 akan bermula AFCON dengan ASEAN Cup. Potensial yang aku boleh nampak kat sini adalah game week 21 sampai 24 akan terlibat. Pada aku susunan player korang sepatutnya dah awal-awal dah buat start game week ke-19, 18, 19. Aku rasa game week ke-17 dah start dah sebenarnya untuk susunan player tu. Antara player yang terlibat Salah, Son, Mitoma, Tomiyasu, Wisa, Jackson, Kudus, Wang pada aku yang akan terlibat. Korang boleh tengok dalam FB group Alasi. Kemudian bersedia dengan game week ke-22 yang akan deadline hari Rabu 31 bulan 1. Tak silap aku 2 pagi. Korang bersedia benda tu. Kalau boleh buat reminder. Selepas tu korang bersedia pula dengan double game dan blank game. Jangkaan pada aku kat sini boleh nampak untuk double game week ke-25. Dan blank game aku nampak kat sini game week ke-26. Sebab banyak tim yang terlibat dengan FA Cup. Deadline game week 21 hari Sabtu pagi, awal pagi, 2 suku lebih kurang waktu Malaysia. Game week 21 adalah game week pada aku, game week yang agak panjang. Okay, ini aku cerita tadi. Okay, first game 13 bulan 1. Game pertama kat sini adalah Chelsea dengan Fulham. Last game kat sini adalah 23 bulan 1 2024. Pertemuan antara Brighton dengan Wolves. Itu game terakhir dalam game week 21. Game setubuhan pada game week 21. First kat sini adalah Man U dengan Spurs. Pada aku agak menarik. Okay, Man U dalam kedudukan ke-8, Spurs dalam kedudukan ke-5. Dari segi kelebihan boleh nampak Spurs agak solid berbanding dengan Man U. Dalam 5 game terakhir musim ni, Man U hanya memperolehi 1 kemenangan, 1 seri dan 3 kekalahan. 1 kemenangan tu pun dalam game week ke-19 bertemu dengan Aston Villa 3-2. Manakala Spurs ada 4 kemenangan dan 1 kekalahan. 1 kekalahan kat sini adalah bertemu dengan Brighton 4-2 dalam game week ke-19. Predik pada aku dalam gini aku jangkakan seri tapi ada jaringan lah. Game setumpuan kedua aku kat sini adalah Newcastle dengan Man City. Sekali lagi Newcastle akan bertemu tim yang level FDR merah, iaitu Man City. 3 game straight kalah. Pada aku Newcastle ada sedikit permasalahan dekat bahagian midfield, injured. Pada aku agak ketara sebenarnya. Okey, kemudian Man City pula ada beberapa player yang kembali pulih dari cedera. Haaland, KDB dan Doku. Agak menarik sebenarnya untuk saksikan game ni. Dan aku jangkakan game ni akan dimenangi oleh Man City. Seterusnya Burnley dengan Luton. Burnley dalam kedudukan ke-19 dan Luton dalam kedudukan ke-18. Kedua-dua tim ni dalam zon penyingkiran.
dah masuk dalam game week ke-21 sekarang ni. Jadi masing-masing cuba untuk berada dalam kedudukan selamat musim ni. Itu 3 game yang aku rasa agak menarik juga untuk game week 21. Dan perkara terakhir kat sini, sekali lagi aku nak buat reminder, bersedia dengan game week ke-22 yang akan deadline hari Rabu 31 bulan 1 2024 2 pagi waktu Malaysia. Okey, itu saja sedikit perkara yang aku bercerita pasal game week 21. Sekarang ni kita masuk dalam player prediction. Okey, first kat sini adalah Gusto. Bermain dekat Chelsea bahagian defend. Minggu ni akan bertemu dengan Fulham, kemudian bertemu dengan Liverpool, Wolves dan Crystal Palace. Price pada aku agak okey, 4.2, murah. Okey, pada aku agak murah lah sebenarnya. Last game ada kemenangan bertemu dengan Luton 2-3 bermain dekat away. Game ni nyaris sebenarnya nak seri. Okey, Chelsea dah leading 3-0. Luton pula menjadikan gol pada minit 80 dan 87. Dari segi point untuk Gusto dalam game ni 0 point. Sebab kat sini boleh nampak ada goal conceded 2, kat situ negatif 1, ada yellow card lagi negatif 1, dan minute play 90 minit. Pada aku agak merugikan lah. Dari segi statistik boleh nampak kat sini shoot on target 0, kipas hanya ada 1, SPX kat sini adalah 0.02. Last game bertemu dengan Fulham, tak ada apa-apa jaringan daripada Gusto, tak ada apa-apa assist daripada Gusto. Chelsea pada aku player-player yang terlibat dengan AFCON dengan ASEAN Cup hanya Jackson saja. Pertemuan pertama season ni aku boleh katakan ada kemenangan Chelsea 2-0. Predict aku mengatakan Chelsea akan menang dalam game ni. Sebelum bermulanya game week ke-21 ni ada 2 game yang Chelsea terlibat. Satu bertemu dengan FA Cup, satu lagi bertemu dengan EFL Cup. Dalam FA Cup, Chelsea bertemu dengan Preston dalam 7 hari bulan 1. Dah tahu keputusan, ada kemenangan 4-0, jaringan daripada Broja, Thiago Silva, Sterling dan Enzo. EFL Cup pula Chelsea kalah dengan Middlesbrough 1-0. Rekod 5 pertemuan terakhir lebih banyak berpihak kepada Chelsea. Ada 3 kemenangan, ada 1 seri dan 1 kekalahan. Okey, untuk rekod player 5 pertemuan terakhir, aku nampak kat sini ex-player Chelsea iaitu Harvard ada rekod 2 gol. Player kedua aku kat sini adalah Bailey. Bermain dekat Aston Villa bahagian midfield. Price yang pada aku agak okey, 5.7. Bertemu minggu ni bertemu dengan Everton, kemudian bertemu dengan Newcastle, kemudian bertemu dengan Sheffield United dan Man U. Last game bertemu dengan Burnley, bermain dekat home, ada kemenangan 3-2. Kedudukan sekarang untuk Aston Villa adalah nombor 2 dalam EPL, beza 3 poin dengan Liverpool. Man City dalam kedudukan yang ketiga, agak kejar rapat lah sebenarnya, 40 poin. Cuma Man City ada satu postpone game iaitu bertemu Brentford. Dalam game ni pun sama seperti Chelsea, nyaris-nyaris seri. Ada jaringan last minute Douglas Luiz, penalti minit ke-89. Poin untuk Bailey dalam game ni ada 8 poin, ada 90 minit main, ada goal score kat situ 1, dapat 5 poin, bonus ada 1. Dari segi statistik boleh nampak kat sini 3 shoot on target 1, expect goal kat sini adalah 0.14, kipas ada 2, expect assist ada 0.14. Last game terakhir bertemu dengan Everton, Bailey ada 1 gol dan 1 assist. Kalau ikutkan pertemuan pertama season ni, Everton menang 1-2. Sebelum kemenangan ni, last kemenangan Everton season 15-16 4-0 masa tu. Dan predict aku mengatakan game ni akan dimenangi oleh Aston Villa. Player-player yang terlibat dengan AFCON dan ASEAN Cup ada 1 je, Traore. Sebelum start game 21 ni, Aston Villa terlibat dengan 1 saja game iaitu FA Cup, bertemu dengan Middlesbrough, menang 0-1 bermain dekat away. Dari segi rekod 5 pertemuan terakhir lebih berpihak kepada Aston Villa, 4 kemenangan dan 1 kekalahan. Rekod player 5 pertemuan terakhir, Buendia ada rekod 3 gol. Top player Aston Villa sekarang ni Watkins ada 2 gol dan 1 assist. Okey, player ketiga aku kat sini adalah Foden. Bermain dekat Man City bahagian midfield. Price pada aku agak tinggi juga, 7.9. Minggu ni akan bertemu Newcastle, kemudian akan bertemu dengan Burnley, Brentford dan Everton. Last game ada kemenangan 2-0 bertemu Sheffield United. Game ni pada aku agak mudah sebenarnya untuk Man City menang. Foden ada buat 2 assist dalam game ni. Gol dalam game ni ada Alvarez dan Rory. Untuk point Foden 12 poin,
90 minit main, 2 assist, 6 point, clean sheet kat situ 1, bonus ada 3 untuk Foden. Dari segi statistik kat sini ada 3 shoot, ada 1 on target, expect goal kat sini adalah 0.21. Kipas kat sini agak tinggi 6, SPSC kat sini adalah 1.57. Dalam pertemuan rekod bertemu dengan Newcastle, padaku Foden agak menarik, ada 2 gol, ada 1 assist. Man City padaku ada kemenangan yang agak besar dalam season EPL 21-22, 5-0 bermain dekat home bertemu Newcastle. Masa tu ex-players Man City, Sterling ada buat 2 gol. Pertemuan pertama season ni Man City kalah dengan Newcastle 1-0. Sebelum tu last kemenangan Newcastle pada season EPL 18-19 bermain dekat home, masa tu ada kemenangan Newcastle 2-1. Predict aku mengatakan Man City akan menang dalam game ni. Okey, player-player AFCON dan ASEAN Cup yang terlibat tak ada langsung. Okey, 2 tim sebenarnya yang tak terlibat dengan AFCON dan ASEAN Cup, iaitu Newcastle dengan Man City. Sebelum start game 21 ni, Man City hanya terlibat 1 cup, iaitu FA Cup, bertemu dengan Huddersfield 7-1. Ada kemenangan yang agak besar padaku, bermain dekat home 5-0. KDB bermain dalam game tu tapi tak full, dalam second half tak silap aku baru masuk. Foden ada 2 gol, Alvarez ada 1 gol. Okey, dalam 5 rekod pertemuan terakhir bertemu dengan Newcastle, lebih berpihak kepada Man City. Ada 3 kemenangan, 1 seri, 1 kekalahan. Rekod player 5 pertemuan terakhir, Foden, Bernardo Silva dan ex-player Man City, Sterling ada 2 gol. Okey, player keempat aku kat sini adalah Odegaard, bermain dekat Arsenal, bahagian midfield. Price pada aku agak tinggi juga, 8.5. Minggu ni akan bertemu Crystal Palace, kemudian akan bertemu dengan Everton, Liverpool dan West Ham. Dari segi rekod boleh nampak Odegaard ada 1 gol dalam bertemu dengan Crystal Palace. Pertemuan pertama season ni ada kemenangan 0-1. Season EPL 22-23, Arsenal ada kemenangan 4-1 bermain dekat home, kemenangan yang agak besar. Crystal Palace pula ada rekod kemenangan 3-0 home pada season yang sama. Predict aku mengatakan Arsenal akan menang dalam game ni. Walaupun kita tahu kedudukan Arsenal sekarang agak terumbang-ambing, kejap okey kejap tak. Player-player yang terlibat dengan AFCON dengan ASEAN Cup ada 3 kat sini, El Nini, Partey, Tomiyasu. Tapi saya rasa Partey tak terlibat dengan AFCON Cup disebabkan injured. Sebelum start game week 21, Arsenal terlibat dengan FA Cup. Kita dah tahu juga keputusan 8-1 hari tu bertemu dengan Liverpool, kalah 0-2. Okay, dalam 5 rekod pertemuan terakhir bertemu dengan Crystal Palace, Arsenal ada 3 kemenangan, ada 1 seri, ada 1 kekalahan. Rekod player pula 5 pertemuan terakhir, Saka dengan Martinelli ada 2 rekod gol. Okay, kita bercerita pasal last game bertemu dengan Fulham, kalah 2-1 bermain dekat away. Persoalan yang sama dalam game week ke-20, apa sudah jadi pada Arsenal? 3 game straight kalah, termasuk kalah dengan Liverpool 0-2 dalam FA Cup. Gol pembukaan Arsenal dalam game ni Saka minit ke-5, kemudian disamakan oleh Jimenez tak salah aku sebelum habisnya first half. Selepas tu pada minit 59 Fulham menjarakkan kedudukan 2-1 sampai tamat game. Aku rasa agak teruk jugalah game Arsenal masa tu, lagi-lagi bahagian defend. Dari segi point untuk Odegaard ada 2 point saja, iaitu 90 minit main. Statistik bertemu dengan Fulham ada 2 shoot, ada 0 on target, expect goal kat situ adalah 0.12, kipas kat situ adalah 3 dan expect assist kat situ adalah 0.19. Player kelima aku kat sini adalah Joe Pedro, iaitu salah satu player yang bermain dekat Brighton, sekarang bermain bahagian forward dalam price yang pada aku agak ok, 5.4. Bertemu minggu ni bertemu dengan Wolves, Luton, Crystal Palace dan Spurs. Dalam bertemu dengan Wolves, kalau ikutkan Joe Pedro tak ada apa-apa jaringan, tak ada apa-apa assist, disebabkan mungkin season ni baru dia start kan. Player-player yang terlibat dengan AFCON dan ASEAN Cup ada 3 juga, Adingra, Lapte dengan Mitoma. Brighton ada kemenangan besar dalam season EPL 22-23, 6-0 bermain dekat home. Masa tu ada jaringan daripada Welbeck, Gross dan ex-player Brighton sendiri iaitu Undaf, 2 gol. Pertemuan pertama season ni ada kemenangan Brighton 1-4. Predict aku mengatakan Brighton akan menang dalam game ni. Sebelum start game week 21 ni,
Brighton terlibat dengan FA Cup sahaja, bertemu Stoke 6 bulan 1 2004, ada kemenangan 2-4 bermain dekat away. Joe Pedro ada 2 gol, Gross pula ada 2 assist. Rekod 5 pertemuan terakhir lebih banyak berpihak kepada Brighton, 4 kemenangan 1 kekalahan. Rekod player kat sini boleh nampak 5 pertemuan terakhir, Gross ada rekod 3 gol, Marsh, Mitoma, Welbeck and as player Brighton sendiri, Undaf tadi ada 2 gol. Inkiso pula ada rekod 4 assist. Dalam pertemuan bertemu dengan West Ham dalam game ke-20 seri, bermain dekat away, defend Brighton pada aku dah kembali solid pada aku. Games ni pada aku game pertama Brighton ada clean sheet musim ni. Dari segi point untuk Joe Pedro dalam game week 20 hanya 2 point saja 90 minit. Statistik kat sini boleh nampak ada 2 shoot, ada on target 1, expect goal kat sini adalah 0.21, kipas kat sini adalah 2, expect assist kat sini adalah 0.15. Okey, player terakhir aku kat sini mungkin korang terfikir aku mungkin bawa masuk player forward, tapi aku meletakkan satu player lagi midfield, iaitu Jota. Last game bertemu dengan Newcastle ada kemenangan 4-2 bermain dekat home. Pada aku ini adalah game setubuan. Aspek game ni aku memang jangkakan Liverpool akan menang. Salah menjadikan 2 gol sebelum berangkat ke AFCON Games. Sepatutnya hat-trick dalam game ni, tapi ada satu miss penalty daripada Salah. Agak rugi sebenarnya. Siapa yang letak captain aku rasa untunglah sebenarnya. Point untuk Jota dalam game week ke-20 ada 7 points. Minute play yang agak kurang, 26 minit, ada 1 point. Ada assist 2, kat situ 6. So total sekali semua adalah 7. Rekod bertemu dengan Bournemouth, kalau ikutkan Jota ada 1 gol, 0 assist. Player-player yang terlibat dengan AFCON dan Asian Cup ada 3 juga, Salah, Matip dan Endo. Bournemouth pernah mengejutkan Liverpool dalam season EPL 22-23, menang 1-0 dekat home. Tapi jangan lupa padaku, memang ini korang jangan lupa, Liverpool juga pernah mengejutkan Bournemouth dengan kemenangan yang agak besar 9-0 dekat home, dekat Anfield. Dalam games ni paling-paling aku tak boleh lupa adalah Salah tak ada assist, tak ada gol. Agak mengejutkan lah dalam masa kemenangan 9-0 tu. Pertemuan pertama season ni Liverpool ada menang 1-2. Predict aku mengatakan Liverpool akan menang. Sebelum start game 21 ni, Liverpool terlibat dengan 2 game, FA Cup dan EFL Cup. FA Cup bertemu dengan Arsenal 8 hari bulan 1 2024. Ada kemenangan 0-2 bermain dekat away. Diaz ada 1 gol dan Jota ada 1 assist. Tak ada Salah, tapi masih lagi boleh menang. Pada aku agak menarik. EFL Cup bertemu dengan Fulham bermain dekat home 11 bulan 1 2024. Ada kemenangan 2-1. Rekod 5 pertemuan terakhir lebih berpihak kepada Liverpool. Ada 4 kemenangan, ada 1 kekalahan. Rekod player kat sini 5 pertemuan terakhir, Diaz ada rekod 3 gol. Salah, Mane dengan Firmino ada rekod 2 gol. Itu saja 6 player yang aku dah sebut. First tadi adalah Gusto, kemudian Bale, kemudian Foden, Odegaard, Joe Pedro dan Jota. 6 player yang aku rasa agak menarik sebenarnya untuk dijadikan korang punya player untuk game week ke-21. Aku harap dapat membantu korang untuk memilih player. So kita jumpa dalam next video, next live. Assalamualaikum. Aku Amy. Bye.